Yo, what's up G's? Kita kembali lagi. Okay, untuk video kali ni agak lain sikit. Aku rasa mesti ramai yang terfikir masa kecil-kecil dan dapat jawapan bila dah besar. Kalau esok aku pergi bercuti dekat Amerika, Antartika, Madagascar, perlukah aku takut? Takut dalam resort terserempok dengan hantu pocong, takut tepi pantai terserempok dengan Pontianak terbang, kan? Tanya-tanya takkan hantu Nusantara nak ikut kita sampai ke Jepun lah. Mudah kerja kita nak pergi Jepun makan modal. Dia tumpang macam tu lah. Tak berat pula kapal terbang tadi. Sebab memang dah jadi lumrah manusia. Dia akan takut hantu yang tempat asal dia sendiri. Kalau tengok hantu luar rasa macam tak logik lah. Mana ada hantu kepala kuda. Hantu dah macam monster Digimon. So hari ni aku nak bersembang sikit tentang hantu secara global. Hantu-hantu antarabangsa. Kali ni jom kita kenali hantu-hantu yang wujud globally. Hantu-hantu yang champion di negeri masing-masing, di negara masing-masing. Kalau hampa nak tahu, lo ni aku rekod pukul 4:30 pagi, mat. Aku pun cuak tak cuak, berani tak berani lah ni. So let's get it. Hanako ni merupakan makhluk yang berasal dari Jepun. Satu sosok gadis berambut pendek dengan berpakaian merah putih. Tak silap aku pakaian sekolah kot. Dan mungkin ada kesan-kesan darah sikit kan, kotak-kotak kat baju. Mengikut kepercayaan Jepun, terutama sekali dak-dak sekolah, student-student, Hanako biasanya menghuni dalam tandas. Katanya pot favourite dia di tandas ketiga. Para student kan suka buat benda-benda bodoh. So majority student dekat sana pernah try untuk panggil Hanako, seru Hanako. Kalau nasib baik, aku tak tahu baik ke malang ke, tapi dah nak sangat test kewujudan Hanako ni. Nasib baik aku kan. Kalau nasib baik, lepas panggil Hanako akan kedengaran suara dia menjawab, "Ya, aku di dalam." Dan katanya Hanako ni bukan dekat satu sekolah je. Sebenarnya rata-rata sekolah ada kewujudan Hanako ni. Kalau macam kita ni Pontianak bukan dekat satu pokok je kan, merata ada. Cuma tak kira sekolah mana pun, tetap tandas yang ketiga. Malang betul tandas yang ketiga tu. Lampu aku duk liklak pula. Dikatakan perangai ataupun perilaku Hanako ni dekat lain-lain sekolah berbeza-beza. Sekolah ni perangai macam ni sekolah ni perangai macam ni Kebanyakannya orang yang terserempok dengan Hanako ni akan nampak dia masa buka pintu tandas dan kelihatan Hanako tengah mengelamun, termenung, tatapan kosong Kabar angin mengatakan bahawa Hanako ni dia seorang student perempuan yang selalu dibuli dan akhirnya dia ambil keputusan untuk bunuh diri dengan menggantungkan diri dia dekat tandas sekolah, tandas yang ketiga. Tapi lain wilayah, lain pendapat Ada yang kata Hanako ni terjatuh daripada perpustakaan sekolah, lepas tu roh dia menghuni tandas-tandas Tapi ramai yang percaya mitos Hanako Dan bila mai dekat generasi-generasi baru lah ni macam-macam mereka buat. Mereka siap buat challenge seru Hanako. Menak, hantu yang berasal daripada negara Thailand, jiran kita Kisah Menak ni popular dekat Thailand. Bahkan dekat Malaysia pun agak popular selepas keluarnya filem berkisarkan kisah Menak ni. Menak dinobatkan sebagai antara hantu yang paling seram kat dunia. Nasib baik tak ada award untuk hantu. Kononnya seorang wanita yang bernama Nak telah berkahwin dengan seorang askar yang bernama Mak. Mereka sekeluarga menetap di daerah Prakanong, berhampiran dengan satu kuil. Kuil tu digelar Wat Mahabut. Dipendekkan cerita suami Nak terpaksa tinggal Nak untuk seketika keluar bertugas kan askar adalah kena hantar misi kat sana sini Dia pun pi kan. Dalam masa dia duduk sana tu, Nak meninggal dunia. Mengikut kepercayaan warga Thailand kalau ibu yang syarat mengandung meninggal, roh dia tak tenteram dia akan melilau buat kacau di area yang dia duduk tu So sebenarnya Nak dah meninggal dah. Tapi masa suami dia balik sampai kat rumah dia nampak Nak dan anak kandungan dia tu masih hidup sihat sejahtera. Penduduk kampung dah banyak kali roja kat dia. Mereka habaq yang Nak tu dah meninggal dah sebenarnya Tapi suami dia tetap tak percaya. Tapi makin lama dia makin perasan yang perangai
isteri dia lain lah. Akhirnya dia pun terima seadanya yang selama ni dia hidup dengan hantu, dan dia reda lah yang bini dia dah lama meninggal. So dia ambil keputusan untuk minta bantuan daripada bomoh lah untuk buang hantu tu kat mana-mana. Mananggal merupakan makhluk mitos yang berasal daripada Filipina. Satu sosok wanita yang ada sayap yang sangat lebar tau. Sayap dia lebih kurang sama dengan sayap kelawak Dia bermata besar dan mempunyai gigi taring, kuku yang tajam, panjang. Mananggal dia akan putihkan badan dia saat dia nak berubah jadi mananggal lah. Maksud dia daripada orang biasa dia nak jadi mananggal dia akan putihkan badan dia. Bila dia terbang nampak usus-usus yang tergantung menghala ke bawah. Mananggal dikatakan memburu ibu hamil yang sedang tidur akan hisap darah dia dengan lidah yang panjang macam mana tak. Mananggal juga pikat dan pancing geng-geng jantan keparat. Goda menggunakan raut wajah yang lawa. Lepas dah termakan umpan tu, bawa pergi satu tempat, evolve bertukar jadi mananggal. Mati si keparat. Untuk bunuh mananggal ni boleh gunakan garam ataupun bawang putih yang telah dihancurkan, yang dah ditumbuk, lomok ataupun sapu dekat bahagian bawah mananggal dekat usus-usus dia lah kot. So lepas dah terkena garam ataupun bawang putih tu mananggal dia takkan boleh sambung badan dia balik Dan bila matahari dah terbit pada subuh hari, mananggal pun meninggal lah. Macam familiar dekat Malaysia pun ada tapi dekat sini aku rasa kita panggil apa? Penanggal lah. Tapi hantu penanggal sini kita lemahkan dengan doa je lah. Tak payah nak tumuk bawang nak pi calik dekat dia pula satu pasal. Nampak pun dah tuang dah ni nak pi calik pula. Dok, sorry. Pocong merupakan hantu yang berasal daripada wilayah Nusantara. Paling kerap dijumpai di Malaysia dan Indonesia. Nickname untuk pocong dekat Malaysia hantu bungkus orang cakap. Hantu yang simple, hidup dengan kain kapan. Dikatakan roh orang yang dah mati bergentayangan di muka bumi selama 40 hari. Tapi kalau tali kapan di kepala tak dilepaskan ketika pengemubian dalam 40 hari, kubur akan merasak dan mayat akan jadi pocong. Katanya lah, dikatakan pocong akan menghantui keluarga dia. Dia akan bukan mai sini. Dia akan datang dan minta tolong untuk lepaskan ikatan tali kafan Tapi tu mungkin kepercayaan sesetengah kaum di Nusantara saja bukan kesemua orang percaya cerita tu La Llorona dikatakan hantu yang berasal daripada Amerika Latin. La Llorona ni bermaksud wanita menangis Kerap kali terlihat menangis dekat danau-danau, tepi-tepi sungai, tepi-tepi tasik. Dikatakan dia sedang cari anak dia. Menurut siapa yang pernah nampak La Llorona akan muncul depan mata orang yang sedang melintas area tasik dengan mengenakan gaun yang berwarna putih panjang sampai bawah. Dia ada kuku yang panjang dan akan menerkam mangsa dia. Mitos La Llorona berasal daripada kisah seorang wanita yang bernama Maria yang sudah berkeluarga. Dia ada suami, 2 orang anak. Keluarga yang normal bahagia. Tapi makin lama suami dia makin jarang pulang ke rumah dan dia dapati suami dia main kayu tiga skandal dengan perempuan lain, curang dengan dia. So lepas tu Maria benci gila babi dekat suami dia. Pada satu malam Maria ni dia round-round dekat pinggiran sungai bersama 2 orang anak dia. Disebabkan hatred, benci, kecewa, marah, dia tak dapat kawal perasaan dia. Dia tak tahu nak lepaskan dekat mana. Sebabkan dia terlalu marah sampai dia buat satu keputusan tanpa dia sedar dia lemaskan 2 orang anak dia tu dalam sungai tu. Lepas 2 anak dia mati dia macam snap back to reality, terus menyesal akan perbuatan dia tadi dan dia pun tak tahu nak buat apa. Dah kali dia terjun sungai tu dan mati lemah. Menurut mitos, itulah punca kewujudan hantu La Llorona. Rusalka merupakan hantu yang berasal daripada Rusia. Digambarkan sosok manusia ikan dan mempunyai alat kelamin wanita. Biasanya dia akan muncul dekat danau-danau, sungai-sungai. Makhluk yang mirip seekor ikan duyung makhluk yang akan menyerang siapa saja yang lalu dekat situ Rusalka pun sama juga, berasal daripada seorang perempuan yang mati lemah di sungai. Biasanya dia akan muncul di tengah malam, menari dan menyanyi untuk pikat jantan keparat
keparat. Jantan keparat yang terpikat akan pi dekat dia dan mati lemah di sungai tu. Ada yang cakap Rusalka pikat jantan keparat dengan bermain rambut atas pokok. Aku tak berapa faham sangat, tapi yang aku faham, Rusalka ni dia invisible tau, tembus pandang, berambut hijau keemasan yang selalu basah. Katanya Rusalka ni dia tak boleh berada di permukaan lama-lama. Kalau rambut dia kering dia akan mati. Rambut tu macam nyawa dia aku limited time only. Jangan salah faham Ini bukan hantu jersey bola padang yang 3 lay RM100 tu. Ni bukan hantu jersey baseball yang kerap freestyle atas beat di jalanan tu. Hantu jersey ni merupakan makhluk yang berkepala kuda dan memiliki sayap yang sangat besar. Pasal apa nama dia hantu jersey? Sebab dulu dia pernah buat kacau dekat New Jersey, United States selama 250 tahun. Ramai yang tak percaya keberadaan hantu passion ni. Tapi mengikut laporan tahun 1909, hampir 1000 orang yang pernah nampak dan diganggu di 30 buah kota. Mitos mengatakan yang kisah hantu jersey ni bermula dari Nyonya Leeds yang mempunyai 12 orang anak. Tak tahu nak cakap, tapi mungkin dia dah fed up, dah penat nak jaga mangkak-mangkak tu. So dia bersumpah dia takkan beranak lagi. Kalau ditakdirkan dia melahirkan anak yang ke-13, dia kata biarlah anak tu menjadi iblis. Aku pun tak tahu pasal apa, tapi itulah katanya doa mustajab daripada seorang ibu pada tahun 1735. Mungkin Nyonya Leeds tak tahan, horny barangkali, bersenggama di bawah bulan purnama, dan sekali lagi dia mengandung. Mungkin kondom tak wujud lagi masa tu. Proses melahirkan anak yang ke-13 tu dijalani saat hujan yang sangat lebat. Pada awal dia baby tu nampak normal lah. Tiba-tiba cerita dia macam lawak sikit tapi follow aku tiba-tiba baby tersebut berubah jadi makhluk berkepala kuda, tumbuh sayap yang lebar, tumbuh ekor yang berbentuk garfu. Dia punya ciri-ciri lain macam Nasib baik dia tak tumbuh kepala Myvi. Sumpahan Nyonya Leeds menjadi sebab akhirnya anak ke-13 tu menjadi iblis. Katanya budak yang berkepala kuda tu bunuh bidan yang sambut dia. Tak mengenang jasa betul. Orang sambut dia baik dia bunuh. Dah lah berkepala kuda, aku tak boleh brain. Apa terjadi pada Nyonya Leeds? Adakah dia nak menyumpah anak yang ke-14 jadi Elvis Presley? Ataupun dia nak sumpah anak ke-15 jadi ketua kumpulan Guns N' Roses? Tak tahu nak kata tergantung kisah dia tergantung. Terowong Belchen telah siap dibina pada tahun 1960 di Swiss. Terowong ni dia menghubungkan kota Eptigen dengan kota Hagendorf. Pada tahun 1980 tersebar satu kabar angin mengatakan ada penduduk yang nampak sosok wanita tua berpakaian serba putih lalu lalang dekat terowong tu 3 tahun kemudian ada 2 orang pengacara yang mengaku pernah menumpangkan wanita tua tu. Siap bersembah rancak tanya khabar. Wanita tu jawab dia dalam keadaan yang tidak baik. Dan tiba-tiba bila 2 orang pengacara tu beralih belakang wanita tu hilang. Dikatakan makhluk tu terus mengganggu siapa saja yang melalui terowong tu. Lebih kurang macam karok La Siguapa merupakan sosok wanita yang mempunyai kekuatan magis. Dia ada ilmu magic. Katanya dia wujud di pegunungan yang berada di wilayah Dominican Republic. Dikatakan La Siguapa ni mempunyai kaki yang terbalik Dia juga bertelanjang. Tapi jangan nak start pelik-pelik Tapi dia ada rambut lurus yang panjang untuk menutupi badan dia. Dia juga mempunyai suara mirip dengan jeritan seorang bayi. Suara dia digunakan untuk memikat jantan-jantan keparat. Aku tak tahu pasal apa semua hantu ni tak puas hati sungguh dekat jantan-jantan keparat. Basically La Siguapa ni lebih kurang macam bunian Siapa saja yang termakan godaan La Siguapa, insya-Allah dia tak akan dapat pulang ke dunia nyata. Hantu yang terakhir ni memiliki nama yang mirip nama kartel di Mexico. Nama yang susah nak sebut. El Cuco ataupun El Viejo del Saco. Berasal daripada Spain ataupun Sepanyol. Muncul pada tahun 1910
El Cuco merupakan hantu yang melilau untuk cari kanak-kanak untuk dia minum darah kanak-kanak tu lah. Aku tak tahu lah, mungkin pedo ke. Penduduk sekitar masa tu memang takut gila lah dekat El Cuco ni. Mitos ni berasal daripada seorang lelaki yang bernama Francisco Ortega yang dah lama menderita penyakit tuberculosis dan dia cuba untuk berubat cara kampung lah. Tahun 1910 memang berubat cara kampung amat dengan berjumpa dukun ataupun bomoh. Bomoh tu lah yang sarankan dia untuk minum darah kanak-kanak lah. Dan lemak kanak-kanak tu sapu dekat dada disebabkan dia nak sangat sembuh lah. Dia pun buat lah apa yang disuruh. Dia colek seorang budak yang berusia 7 tahun ataupun 17 tahun, aku pun tak tahu lah. Dihirihnya bahagian bawah ketiak dan diminum darah ketiak. Kedua-dua bomoh dan Ortega ni telah ditangkap lah dan dijatuhkan hukuman mati. Setelah dia mati lah, roh Ortega terus berlega-lega dalam wilayah tersebut. Tapi setelah itu dia dikenali sebagai El Cuco, bukan ayat penapis. So banyak kan hantu-hantu yang macam tak logik di mata kita kan. Tapi inilah kepercayaan yang wujud di muka bumi. Sama lah macam kita yang Melayu ni kan. Ada kepercayaan tertentu kan. Tak boleh nak kata apa kan. So jin ataupun setan ni menjelma mengikut kepercayaan penduduk tempat tu lah. Mungkin untuk bagi manusia ni terpesong lah dan terpercaya dengan tahyul lah, untuk buat manusia ni rasa macam benda tu real lah. Bila dah real, manusia akan jadi takut lah pada setan dan iblis lah. Dan manusia terus jadi bahan ketawa setan iblis ni. Sebab tu lah kita macam jangan takut sangat tau. Buat tak tahu je lah basically. So aku rasa takat tu ya. Nantikan next story dari aku. Kalau tertarik jangan lupa like, share dan subscribe. Tak ada apa-apa dah kot. Gerak lu.